Baik, susulan daripada pengumuman yang dibuat daripada MOTEK tadi, kita ingin bersama dengan Datuk Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia atau MATA untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Baik Datuk, dengan lebih banyak kelonggaran dan pembukaan sektor pelancongan secara berperingkat. Jadi bagaimana Datuk persiapan industri dan juga bagaimana Datuk melihat persiapan yang ada sekarang ni? Berapa peratus persiapan untuk membuka balik semula pelancongan dan juga taman tema yang disebutkan oleh MOTEK sebentar tadi? Kami mengalu-alukan yang murni ini untuk membuka dan pemerintah sendiri. Jadi saya rasa rata-rata saya sudah lihat daripada Langkawi itu, saya pergi sendiri tengok, dan di sini pun rata-rata saya melihat keadaan sudah begitu selesa. Mereka ini sudah benar-benar bersedia untuk menerima pelanggan-pelanggan mereka, waimah pelancong ke atau tidak ke, mereka ini sudah bersedia. Baik dari segi hotelnya maupun dari segi tempat makan dan lain-lain tempat. Saya rasa mereka semua sudah bersedia untuk menunggu kebenaran daripada kerajaan untuk membenarkan pelancong ini mula rentas negeri dan terus melancong. Maknanya boleh pergi ke mana-mana lah. Dan diharapkan immunity berkelompok ini, saya rasa kita pun sudah mencapai lebih pada 80%. Pak kata yang berhormat tadi, untuk mencapai 90% itu saya rasa tidak ada masalah. Kerana kerja-kerja imunisasi ini sentiasa dilakukan. Maka bila terbuka rentas negeri ini, saya rasa semua sama ada pengusaha, penggiat ataupun pelancong itu sendiri sudah bersedia untuk membolehkan mereka untuk berjalan. Dan mereka pun sudah mengetahui SOP yang patut diikuti. Maka sudah tentunya lah akan menyenangkan, memudahkan lagi cara untuk melancong, berjalan dan sebagainya. Datuk, saya ingin bertanyakan, jika kita lihat di Langkawi, pelaksanaan SOP itu, kita dapat lihat mereka yang ingin ke sana perlu melakukan ujian saringan ataupun swab test secara ujian kendiri. Jadi dari situ kita dapat lihat, kita dapat menghalang daripada jangkitan COVID-19 itu merebak di sesuatu tempat tersebut. Jadi adakah Datuk sendiri melihat bahawa dengan kelonggaran yang diberikan, sektor pelancongan yang diberikan selepas ini, jika sesiapa yang ingin pergi ke sesuatu tempat ataupun satu pulau itu sendiri, mereka juga perlu melakukan swab test secara kendiri sebelum pergi ke destinasi pelancongan itu sendiri, Datuk? Saya rasa begini. Kalau sekiranya tiap-tiap negeri itu mahukan swab test, jadi apa salahnya mereka melakukan, kerana ini adalah permintaan. Tetapi kalau sekiranya tidak pula ada, jadi saya rasa untuk mengengkang penularan COVID ini, tak semestinya mereka yang sudah divaksinasi 2 kali itu tidak membawa penularan ini. Jadi maka sebaiknya lah, kalau boleh dilakukan, kalau permintaan itu ada, dilakukan. Kerana seperti pulau-pulau. Kerana pulau-pulau ini senang. Sebab tempat-tempat ini adalah satu kawasan yang mana satu tempat saja. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang lain itu, kalau sekiranya penggiat atau pengusaha itu memerlukan, jadi kita patuhi SOP mereka. Kalau mereka kata tidak payah, maka ini adalah perkara yang dimudahkan. Kalau sekiranya terdapat perkara yang seperti tadi saya katakan, mereka yang bergejala, jadi mereka sudah tentunya mengadakan persiapan untuk mengambil kira mereka-mereka yang seperti ini. Jadi itulah saya rasa rata-rata mereka ini sudah bersih daripada pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan dari segi keselamatan kesihatan. Dan begitu juga daripada mereka yang bergiat untuk membuka tempat-tempat mereka, dan juga itu juga dengan mereka-mereka yang ingin keluar melancong ataupun melihat ataupun apa jua bentuk
aktiviti yang mereka mahu lakukan, mestilah mereka ini sudah faham dengan SOP-SOP yang akan dikenakan terhadap mereka. Datuk, terakhir sekali saya ingin bertanyakan apakah jaminan penggiat industri pelancongan itu sendiri untuk menjamin prestasi dan kecekapan meskipun dengan cabaran pematuhan SOP yang baru sekarang ini, dan juga Datuk, bagaimana Datuk melihat kadar vaksinasi bagi penggiat industri pelancongan, Datuk? Saya melihat sekarang ini sudah ada penglihatan ataupun penampakan kemajuan dari segi aktivitinya, dan saya rasa perkembangan yang nampak sekali ialah sudah banyak tempat-tempat yang telah dikunjungi oleh mereka-mereka ini, especially orang-orang yang ingin keluar untuk beriadah. Ya, mereka sudah mula mengunjungi tempat-tempat yang dibenarkan, seperti di pantai-pantai. Saya rasa sudah penuh tempat-tempat perkelahan. Ini sudah menampakkan satu aktiviti yang sudah mula pesat berkembang. Maka dengan itu saya rasa tidak perlulah kita kita sekat lagi, kerana apa yang perlu kita buat sekarang ialah memastikan bahawa COVID-19 ni macam mana kita nak mitigate, nak control, nak apa. Yang ini yang perlu kita. Jadi maknanya dari segi disiplin penguatkuasaan itu mesti ada, sentiasa memerhati dan melihat perjalanan mereka-mereka ini yang membuat aktiviti, yang mengunjung di tempat, istilah mematuhi SOP. Kalau penguatkuasaan itu alpha, neutral, saya rasa ini mungkin membuatkan kita terjadi. Jadi Bapak kata tadi, untuk memastikan bahawa perkara ini berjalan dengan lancar, saya nak kerjasama daripada semua pihak, especially ataupun in particular yang membuat kerja penguatkuasaan. Mereka ini mestilah serius dari segi itu, kerana kita tidak mahu ada pula yang mengambil kesempatan to abuse the system. Ini kita pun nak jaga juga. Mungkin dalam keadaan yang begini, ada di antara mereka ini, maklum sajalah ini peluang. Bila peluang untuk meraih keuntungan and time, kadang-kadang mereka ini tidak memikirkan undang-undang. Maka mereka dengan sengajanya abuse the system. Kita tidak ada begitu. Jadi kita bisa ada check and balance. Maka kita hendakkan pihak yang berkuasa yang memantau keadaan ini mestilah dengan seriusnya membuat kerja-kerja mereka. Baik, terima kasih. Itu tadi Datuk Muhammad Khalid Harun. Beliau merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia atau MATA yang memberi reaksi awal mengenai pengumuman SOP yang dibuat oleh Datuk Seri Nancy Shukri sebentar tadi. Baik.